Gimana dah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat menunaikan fardu puasa di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, walaupun kita duduk dalam keadaan bulan puasa, bulan Ramadan, kita tak boleh berjemaah tarawih di masjid, tapi alhamdulillah ramainya kita nampak bahawa kita pun boleh bertarawih di rumah masing-masing. Ini satu hikmah, satu hikmahnya. Jadi kita boleh mengeratkan lagi keluarga kita, kerana kita boleh semaya berjemaah ramai-ramai di rumah kita masing-masing. Dan juga alhamdulillah juga dengan kerana 2-3 hari ni hujan turun. Seperti mana kita tahu dah bahawa bulan 4 ni bulan panas, ramai orang duk tunggunya hujan. Maka Allah Taala turunkan rahmat melalui air hujan ni. 2 hari dah ada hujan turun. Dan juga selamat kembali ke tanah air bagi saudara mara kita hok mana duk dekat di belah Malaysia dengan sebab orang tutup sebagai akibat Covid. Dan juga ada yang lakos pada sendiri pun ada. Tu dah. Lepas tu kena pergi ke apa, kena kurung, kena bayar. Macam-macam dah. Tu kita kena faham dah. Nak buat gana sebab duk negeri orang tu susah. Maka rasa ingin nak balik rumah juga Maka alhamdulillah kita nampak ramai badai-badai organisasi, badai masyarakat ataupun peribadi orang kita tanding ni pakat duk pakat membantu tolong-menolong saudara kita yang mana bersusah payah dengan keadaan Covid berlaku Maka gitulah, kita minta support kita semua tu bersama lagi, pakat lagi untuk bantu tolong-menolong saudara mara kita. Dan juga siapa saja duduk belah Malaysia ni, kalau tahu kata kita ni susah kita kontak lah, hubungi mari kepada saudara kita duduk belah ni. Siapa saja kita kenal pun hubung marilah. Semoga demo tu ya kenal dengan badan ni kita boleh tolong bukan kata orang kita duduk belah ni tak peduli, tak padu. Kerana kita tak tahu, kita putus hubungi. Tahu kata ada orang susah tapi putus hubungi ni, jadi kita pun tak tahulah kata duduk mana, kat mana tu Maka usaha hubunglah, kerana badai-badai untuk nak tolong bantu kita tu ada insya-Allah. Dan hal yang kedua pula iaitu hal akan lepas, tak habis-habis lagi. Malam ni boleh jadi saya nak kecek malam terakhir lah bagi hal lepas ni. Sekarang ni kita tak usah duk bimbang dah kalpah. Kalau kalpah hok mahal sekali, kalau kalpah hok asli kali tu, kalpah hok lama tu hok demo taruh lemari dah tu sampai ke hari ni tu harga 1000 dah. Harga 1000 dah. Tujuan kita tu bukan nak naik ke harga. Saya jawab gati orang-orang duk main kalpah, grup-grup kalpah lah. Jadi sekarang ni bunyi khabar kata bukan bunyi khabar sebenar dah lah. Di Kelantan tu, Kota Baru tu buat semula tempat buat kalpah. Digolok dengan kalpah bunga-bunga molek dulu dia buat dah berhenti 50 tahun dia buat Lepas tu ada kalpah pula di Jinggo pun buat, lepas tu di Palah pun buat. Ni saya tahulah. Tempat lain wallahu alam tempat-tempat ni buat dah di Kota Baru, di Golok, di Jinggo, di Palah. 3 tempat duk alek mah kita dah, duk lek tani ni dah. Jadi kalpah tu bunyi kata saya bagi dah, walaupun bukan kalpah lama, kalpah baru pun tak ada masalah lah. Harga dia tu 300 yang paling rendah. Maka kita boleh pakak-pakak lah.
Boleh pakak-pakak tu kalpas orang duk jual dalam live sok ke dalam gapo saja banyak lah ni dah. Boleh cari dah. Maka alhamdulillah pada malam ni malam Ramadan. Jadi kita akan sambungkan salah silah Patani kita masih lagi duduk dalam kitab Hikayat Patani. Hikayat Patani. Maka Hikayat Patani ini kalau kita ingat pada minggu yang lepas kita tahu bahawa adanya rombongan daripada Johor, rombongan daripada Johor mari sapa di Tani. Lepas tu dia ada kisah-kisah dia lah, kata mari lagu mana, adat istiadat orang Tani menyambut lagu mana, ada cerita dah. Malam yang lepas tu tahu dah. Maka kita pun boleh tahulah kata adat serih pinang, adat nyambut tamu, adat jamu makan tu adat mulia orang Tani. Itu untuk memuliakan Tani, mencantikkan masyarakat kita. Dan pada malam ni kita akan sambung lagi lah. Setelah Gajah Ungu minta nak tabah Gajah Johor mari di Tani ni, nak mulia ke Gajah Muda Johor mari sapa Tani dah, dia tak say. Dia tak say. Jadi maka kita sambung lagi muka 30 ni kitab Hikayat Patani. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sampai ke Tanjung, maka perahu kenaikan itu pun disuruh masuk ke Kuala Ru. Ni. Baru ni kita tahu dah kata kapal dia ni mari sapa di Sai. Gajah Muda Johor dengan rombongan Johor berhenti di Sai. Di Sai Teluk Leweng, di negeri Sai dulu sebelum masuk Taning. Lepas tu di Sai tu Taning hatta hulu balai menteri dua orang lagi nyambuk, iaitu Maharaja Lela dengan Raja Megak. Pergi sambut rombongan Johor di negeri Sai. Raja Megak dengan Maharaja Lela. Ketua rombongan Johor tu nama Idris. Tokku Idris. Lepas tu belayar pula mari sapa di Beruah. Sebut minggu lepas. Sapa di Beruah tu nobat nafiri genai ke apa tak bunyi lagi. Pelik tu dia. Pasal mana adat ni. Wak Awir Gajah Johor wasa lah kecil hati sikit-sikit tu. Menteri Hulu Balai royak dah kepada Gajah Ungu. Kata Gajah Johor Gajah Muda Johor ni tak pandai mana lagi adat istiadat ni sebab dia masih budak lagi dah. Lepas tu apabila sampai di Tanjung. Tanjung ni kita kena faham lah. Tanjung ni makna tu di Tanjung Budi tu. Tanjung Budi Teluk Sembilan, Teluk Kapur, sah tu lah. Sebab dia mari belah timur, dia kena pergi pusing Tanjung dulu Pusing Tanjung tu nak masuk dah Teluk Taning. Teluk Taning. Maka apabila sampai di Tanjung, maka perahu kenaikan itu pun disuruh masuk ke Kuala Ru. Masuk ke Kuala Ru. Kerana Taning pada masa tu ya ada mulut Kuala tu ya ada dua. Mulut Kuala tu ya ada dua. Satu panggil Kuala Ru, yang kedua Kuala Bekah. Kuala Bekah dengan Kuala Ru. Kuala Ru lah. Kita panggil Kuala Ru, Kuala Ru. Kuala Ru ni learning ni iaitu duduk di Kapur Parit, panggil Kuala Ru. Kalau Kuala Bekah ni duduk di Sungai Tani lah ni. Duduk di Jujur di Beting, Kuala Bekah. Ya sebab dulu ya sungai tu bek delta, tu bek jadi pula. Keluar tu bek. Jadi air sungai mari pada jalan lagi tu. Baru mari sampai dekat dengan Tani tu ya pecah dua cabai dia. Jadi Kuala tu ada dua lah sama-sama besar. Kuala Ru dengan Kuala Bekah. Tapi sampai ke hari ni Kuala Ru tu kam. Jadi parit air lubuk biasa ya. Sebab dia ngadak tubik ke Kuala Bekah belakang, iaitu tubik dalam kedatan ni lah ni. Dalam banatan ni lah ni lah. Tubik konisa ya. Ni akibat daripada buat dam. Buat kempangi. Hak zaman lah ni lah. Buat bekas saya dulu tu ya putus lek Kapur Parit tu. Jadi lek Kapur Parit tu jadi air sungai biasa lah. Sungai kecil saja putus lah. Naik ke Sungai Pandai tu. Setelah keesokan harinya,
Maka yang di-Pertuan naik menghadap Shah Alam, disuruh sambut dengan gajah oleh Shah Alam, dan Shah Alam pun naik gajah berangkat keluar kota Wang. Dah. Bawa sampai esok ke hari. Jadi perahu ni dia berhenti duduk di Kuala Ru dulu. Tak ada naik tebing lagi dah. Sebab ya adat raja ni dia kena ada menyambut, tak menyambut palu, genai, gapo gitulah. Dia kena ada benda bawa dia tu. Kalau tak ada benda bawa dia tu, tak baik lah raja tu. Tapi bawa sampai esok ke hari tu dah. Apabila Raja Muda Johor dengan rombongan dia sampai dah di Kuala Ru Taning tu, maka yang di-Pertuan naik menghadap Shah Alam, disuruh sambut dengan gajah. Dia Gajah Muda naik pergi jumpa dengan Raja Ungu, suruh Raja Ungu tu sambut dia dengan gajah. Buat mai. Suruh Shah Alam ni Raja Ungu lah. Shah Alam. Dan Shah Alam pun naik gajah berangkat keluar kota Wang. Ada Gajah Ungu pun naik gajah tu baik kota Nilam tu lah. Setelah sampai ke Balai Gendang, maka yang di-Pertuan pun datanglah. Setelah yang di-Pertuan melihat kenaikan Shah Alam itu, maka yang di-Pertuan segera turun dari gajahnya mengiringkan Shah Alam naik ke Balai Rong. Lepas dia tu Gajah Ungu pun naik gajah tu baik ke Balai Gendai. Balai Gendai depan tu baik Balai Gendai. Maka Gajah Muda Johor pun dah turun di gajah. Lepas tu pergi duduk rapat dengan Raja Ungu, turun Raja Ungu naik ataupun masuk pergi kepada Balai Besar. Balai Rong tu Balai Besar lah. Tempat-tempat sorak kira istana dah. Dan setelah selesailah daripada Shah Alam menjamu yang di-Pertuan dengan segala menteri hulu balangnya, setelah sudah maka yang di-Pertuan pun bermohon hendak turun ke perahu. Mula-mula ni dah bawa masuk ke dalam kota, dalam istana, maka Raja Ungu pun jamu makan. Ni ada orang Taning. Dia kena tanya selalu dah makan nasi lagi. Yang ada klik makan nasi dulu dah. Lagu tu. Kau nampak orang nak mari lama sikit. Kalau mari style kena ke air, ke cerana, ke pineh. Tapi kalau mari lama sikit tu kena cedek nasi. Tu orang Taning kita lagu tu lah. Dah kita tak boleh duk kupi sebab rezeki ni tetamu hari ni. Dah. Jadi tu adat yang molek, adat yang mulia. Lama dulu dah. Maka bawa masuk ke dalam dah tu makanlah. Jamu Raja Muda dengan ulu balai dia mari di Johor ni jamu makan. Sudah makan tu, Raja Muda Johor tu minta klik. Bukan klik ke Johor, klik tempat duduk dia. Klik tempat duduk dia iaitu klik duduk dalam perahu dia lah. Perahu besar dia tu, kapal belayar dia tu di Kuala Ru tu. Dah. Maka tiada diberi oleh Shah Alam duduk di perahu dan disuruh duduk di rumah di kaki jambatan kedi itu. Maka Gajah Ungu tak benar, tak wui. Ngano duduk dalam perahu tu dah. Dalam perahu dia tu. Maka Gajah Ungu suruh Gajah Muda duduk di rumah cedek dah. Rumah tetamu. Di kaki jambatan kedi, di kaki getok kedi. Dekat getok kedi tu ada rumah tamu situ. We duduk situ lah. We duduk situ sebab dia tak ada jauh dah. Kalau kita kira ke getok kedi ni kok kawasan Kolosier Parit. Nah. Kolosier ke apa Parit itu kawasan tu lah. Kolosier Parit tu lah tempat panggil rumah tamu zaman dulu. Kalau kota Taning ni, kota Nilam tempat Raja Taning duduk ni, kalau sekarang ni duduk dekat-dekat kawasan sekolah Corawa. Pondok Corawa tu. Dia kebunnya ni, celah tu. Belah tengah dah pondok tu. Makan Corawa tu. Tapak istana dah dulu kawasan situ tu. Nah. Maka yang di-Pertuan pun tiadalah turun ke perahu lagi. Dan segala perwiranya semuanya pun berhimpun di jambatan itu. Dah. Maka Gajah Muda pun tak ada hidup dalam perahu dah lah. Dah.
Deh, kita penguasa Allah tak boleh juga orang mari jauh-jauh nak mari nikah dengan anak kita misal tu. Suruh tidur dalam perahu kan. Kita pun supo ada deh orang mari jauh-jauh rumah kita tak kena tidur kaki lima, tak kena tidur depan rumah. Kena cari tempat molek-molek duduk dalam rumah. Rumah besar rumah lu tak kira tapi mulia tu tetamu boleh seni selesa untuk rumah kita. Nah, maka bukan Raja Muda Johor saja, dah sekali ngapuwira hulu balai di Johor mai sekali pun bakal duduk situ belaka di kaki getok gedi. Di rumah tamu dah. Hatta antara berapa bulan maka Raja Kuning pun dipersuamikan oleh Shah Alam dengan yang di-Pertuan Johor. Duk tak berapa lama maka Raja Kuning pun nikah. Nikah dengan Raja Muda Johor dah lah. Dah. Lakah dah itu banyak hari tu lepas tu. Jadi pengarah kitab ni dah. Syekh Wan Pakih Halim tak tulis lah setelah tu. Jadi kata baru tak lama tu kata nikah. Jadi sah dah lah. Nikah Kuning dengan Johor. Dah. Arakian. Maka khabar itu pun dipersembahkan orang kepada Opyadecha. Maka Opyadecha pun terlalu marah, lalu pergi minta tolong kepada Bakelang menjebah Prakcau Siam, hendak menyerang Patani. Khabar kata Raja Kuning menikah dengan Raja Muda Johor. Deh, khabar ni, nikah ni pergi masuk telinga Opyadecha. Pihak Opyadecha ni. Opyadecha ni tunenge dulu. Dah dia jadi Raja Patelung. Pedelung. Lo ni panggil Patelung. Dah negeri Melayu juga tu dah. Segala dengan Patelung tu asal-asal dia tu Melayu. Dah. Jadi maka dia marah lah. Marah nak murih benar. Nak murih, marah. Lepas tu pergi minta tolong kepada Bakelang. Bakelang ni kalau bahasa Sia ni dia tulis Cao Praya Praklang. Bakelang ni suruh pergi royak kepada Prakcau Siam. Suruh royak ke Raja Siam tu di Ayutthaya tu lah. Kata dia nak serai Taning. Tak ada apa dah. Sebut tu nak serai Taning ke. Jadi Ayutthaya ni seni. Sebab kalau kita tengok beberapa peperangan belum pada ni 2-3 kali hok berlaku dah di antara Siam dengan Taning ni. Dah setiap kali adalah peperangan woke panggil. Peperangan woke. Peperangan woke ni bermaknanya sia Ayutthaya tak turun mai sendiri kali. Apa tu raja ya tak tobek mula tu ya tahu lu balai ya mari. Maka hok ya gunanya iaitu negeri kota-kota sia hok dok bawa bahagian selatan ni, selatan Ayutthaya lagi ni. Wa emo Pechaburi, wa emo Lega, tapi hok besarnya Lega ataupun learning ni kita panggil Nakhon Si Thammarat. Nah, Lega tu nombor 1. Mai serai. Okey tu. Kalau dia serai benar, boleh kebaikan. Kuam di kuam chop pasal dia panggil. Boleh kebaikan, boleh naik tarah lah ke dia tu. Buat kebaikan kepada Ayutthaya dia tu. Jadi ganakah Ayutthaya tu setuju terus nak serai Taning. Opyadecha sendiri pun nampak duk berat ke Taning. Ke Ayutthaya ke Sia. Ke Sia. Dulu dia duk tengah segara. Gora tu duk kali dengan Taning. Tu. Tapi ganakah hari lagu ni kita kena tahu bahawasanya nak jadi keadaan lagu ni ia berlaku ketika berlakunya rampah kuasa di Ayutthaya mula-mula. Jadi Gajah Ungu ni adalah Raja Taning yang ada konsep dunia Melayu tinggi. Konsep dunia Melayu tinggi seperti mana saya royak dah kata ia biasa duk Pahang dulu dan ia biasa pergi kepada pula-pula sampai ke Riau. Ia biasa pergi zaman ia duk jadi Permaisuri Sultan Abdul Ghaffar di Pahang tu. Maka dia wasa tu dunia Melayu ni besar. Dunia Melayu ni luas.
Lepas tu dia rasa kata dia tak cemu dah. Kena daftar bunga emas dan bunga perak pergi ke Ayutthaya. Tanda kata persahabatan damai dan juga sedikit merendah kepada Ayutthaya. Ni kita kena mengaku lagu tu. Dah sebab sia ni dia besar sungguh. Dia wahiku orang. Dia wahi mitok. Habis dia debel ngalau, dia debel dia dengan kemojo, debel dia dengan Burma, ya halah. Dengan Burma ni, ya halah sokmo. Dengan Burma, ya tak benar dengan Burma, benar Burma lah. Siapa bila-bila pun benar Burma. Dengan Melayu pun dia mitok sokmo, mitok bunga emas, bunga perak. Jadi orang tani ni agak kata wi bunga emas, bunga perak tu untuk tak sebal lah. Tak semu tak langgar daulahku, aku tak langgar daulahmu. Tapi taning ni, bos apa zaman Gajah Ungu ni tak sebui. Kerana Gajah Ungu ni duk tunggu celah dah, duk cari celah dah. Gajah hijau asah belakon-belakon dah, buat pari ai, buat benar ke apa dah. Gajah biru mai buat benteng kubu petehne lagi, buat benda besar lagi, buat benda gagal luah lagi. Maka zaman dia ni dah tak cukup belakon dah. Nak pergi seni dah lah. Kita banding kata nak pergi, nak musuh seni dah lah. Kerana berah penuh rumah padi. Gagal penuh. Benteng kita pula berkemah. Benda besar ada, mata cukup. Ambil Gajah Ungu. Jadi Gajah Ungu duk cari celah yo nak wisah. Deh. Apabila berlaku, apabila berlaku rampah kuasa, rampah kuasa ni berlaku apabila mangkap ataupun mati Prakcau Interak Raja ataupun Prakcau Songtham. Ini Raja Ayutthaya, Siam Ayutthaya mati, maka anak dia, putera sulung dia yang nama Prakcau Cetera naik mengetah. Naik mengetah 2 tahun. Lepas tu ganti pula oleh Prakcau Atitayawong. Atitayawong. Jadi Atitayawong naik gajah kecil. Umur 2 tahun saja. Kau tu. Maka apabila laku berlaku tu, ada pula seorang menteri besar hok sia namanya Pracawarawong. Naik kapah kuasa dan bunuh Atitayawong. Raja dulu tu sia. Sia ni kudeta ni ataupun bahasa kita panggil ratapahan tu biasa. Jok zaman-zaman dulu dia wahi ratapahan. Negeri dia. Kalau kita tengok jalan sejarah Ayutthaya ni gajah dia 33 macam ni. Maka dia ratapahan dah tu 8 kali zaman Ayutthaya. Bah tak pelik kalau zaman learning ni kalau ratapahan sokmo ke star ratapahan, star kudeta tu bakar dia. Bakar dia lagu tu. Dia tak suka dia guling, tak suka dia guling. Lagu tu. Maka apabila Warawong naik dah tu, maka Warawong tu naik apa ni, naik jadi raja. Dia bukan bakal raja, dia jadi Samuha Kak Lahum. Jadi Laksmana besar. Jadi Laksmana besar dia nak kapah kuasa, lepas tu dia lantik diri jadi raja. Maka dia tak nama diri dia nya Prakcau Prasaktong. Prakcau Prasaktong, dan dia istihar dinasti baru bagi Ayutthaya, nama dia dinasti Prasaktong. Jadi Naresuan ke apa tu? Anak tu mari situ. Narai. Bukan Naresuan belum ada tu. Pranarai. Jadi Prasaktong. Jadi kerana Prasaktong naik lagu ning, Gajah Ungu buat surat kata aku tak akui Prakcau Prasaktong Gajah Ayutthaya naik jadi Gajah Ayutthaya kerana tak sah. Tak sah. Ngadak dan dia pergi bunuh anak raja dulu, maka rapah kuasa naik. Maka kalau jadi lagu ni aku tak terima. Jadi Gajah Ungu tak terima. Berkata tak terima dah tu, Gajah Ungu pun tak sebui gapo saja dah ke Ayutthaya, iaitu bunga emas, bunga perak, tanah persahabatan zaman Muzaffar tok nenek dia dulu lagi. Maka putus hubungi. Dan pada masa itu juga Gajah Ungu pun hantar tentera laut gi serai Patelung juga Nakon Sitamarat. Gajah Ungu. Tu perangai Gajah Ungu. Kalau kita tengok
dalam kitab hak sia sendiri pula tu dia kata apabila sia ni lemah maka tani akan serang negeri-negeri Siam, bana-bana Siam hodok sebahagian selatan. Iaitu Patelung tu kena sokmo. Patelung dengan Lega tu kena sekaligus pada masa tu oleh kumpulan tentera Raja Ungu. Dah. Maka apabila mari lagu ni dah sudah dah pergi, maka Opia Deca hak duk di Patelung pun nak murih lah. Apatah lagi dia tahu dah kata tuningan dia dulu tu kena cabut. Dia tuningan Raja Kuning kena cabut. Maka dia minta kepada Raja Sia pula tu untuk nak hantar askar mari serang dia. Mai serang tanding dah. Arakian, maka Opia Deca pun dibawa Bakelang masuk menghadap Peracau. Jadi Opia Deca ni Islam. Ada orang tanya minggu marai. Kata Opia Deca ni Islam dah. Tapi dia bagi jawatan nama hak sia. Sebab Patelung ni dia jadi bersalah. Dia duduk tengah, kek dia masuk ke sia, kek dia masuk ke Melayu, kek dia masuk ke sia, kek dia masuk ke Taning. Lagu tu dia tengok celah. Hak mana gagus dia kira tu. Lepas tu dia guna nama dua-dua. Sekarang ni dia guna nama hak sia, Opia Deca. Opia Deca dia guna nama hak sia. Nah. Jadi apabila dia pergi jumpa Bakelang, Pak Kelang sia, Pak Kelang pun bawa dia pergi jumpa dengan Peracau Prasak Tong di Ayutthaya untuk masuk menghadap Syahadan. Maka Bakelang pun berdatang sembah kepada Peracau seperti kehendak Opia Deca. Pak Kelang tu muteri besar sia lah. Gi lapo gi menghadap kepada Raja Sia, kata Opia Deca Raja Patelung tu nak minta askar gi serang Taning. Maka Peracau pun memberi titah kepada Bakelang suruh berlengkap rakyat dan senjata, dan Opia Oprak dan segala akun awamin mengantarkan Opia Deca ke Patani. You know make rakyat Patelung yo, askar Patelung yo tak boleh dah sebab Taning serang dah. Makan di Taning dah Patelung tu sampai lega dah tu. Sepadan lega dah. Dah tungsung tu. Sepadan lega. Taning serang dah sampai ke atas. Maka dia ambil rakyat Ayutthaya tu lah, askar Ayutthaya tu lah dia minta tu. Jadi Raja Sia, Raja Siam pun bui. Dah suruh Opia Oprak akun awami ni fok kun mun. Raja Sia dah kun ok mun. Oprak apa tu lah. Wi kepada beberapa orang ni, wi kepada Opia Deca suruh pergi serang ni dengan lengkap. Dan sewaktu cetera rakyat Siam itu seketi banyaknya. Ingat tak seketi berapa dah seketi? Ni jumlah zaman dulu lagi ni seketi. Saya pun saat ni ingat dah seketi tu. Ada terlupa dah. Dan suatu cetera rakyat Siam itu seketi banyaknya ni jumlah. Kalau zaman lalu ni 10,000, 100,000, apa dah. Pas seketi banyak mana. Seketi banyaknya dan suatu kaul pula 8 laksa. 8 laksa. Syahadan, pada masa itu Siam belum lagi tahu berperahu di laut. Jikalau beberapa banyak pun berjalan itulah. Lepas tu berapa seketi? Ingat tak? Sekati. Lepas tu dalam sekati tu pula. Dalam seketi tu pula. Mana dah ni? Satu kaul 8 laksa. Ni jumlah askar dia. Zaman dulu dia tak pandai bila. Dia bila sekat 1,000 je. Dah. Laksa 10,000. Masa dah. Dah. Laksa 10,000, kati 100,000. Saya ingat ada orang tolong bagi tahu dah baru ni dah. Gitulah. Kalau mari banyak tu ramai benar lah. Ramai benar. Tapi ada ahli sejarah yang tak boleh jadi kalau nak mari siapa sekati. Iaitu 100,000. Tak boleh jadilah. Boleh jadi orang dulu dia tulis lebih. Ada tujuan dia lah. Dah. Lepas tu sekati satu kau
satu kau pula dia tu kau ni supaya sesia panggil kong. Neng kong song kong deh, kong dia tu. Deh. Nah, grup dia pula tu ada 8 lakso. Ada 8 lakso. Lakso ni 10.000. Lakso ni seketi tu 100.000. kena dah lah tu. Lakso 10.000. Ni dia 8 lakso, mana tu 80.000. Deh. Dia 8 lakso. 80.000. Lepas tu seketi 180.000. jadi 180.000. Allah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab satu lagi nya, dia cerita kata pada masa ni hok mari segetan ni tu ada banyak mana, tapi hanya sebut mari kata ada 80.000 saja. Ada 80.000 saja kerana dia mari daripada Ayutthaya tu 40.000 campur dengan askar lega dengan Patalung pula hok ada lagi bahagian selatan tu baru jadi 80. Baru jadi 80. Deh. Kerana kalau kita nak tengok atau cerita hok perang ni, peperangan ni hok sebut dalam hikayat Patani ni, ada hok jelas lagi ni. Ada hok jelas lagi ni, iaitu dalam kitab nama The First Austrian in Patani and Ayutthaya. Oleh orang yang bernama Christoph Karl van Berger. Jadi siapa Christoph Karl van Berger? Christoph Karl van Berger ni adalah pengembara, orang perantau daripada Jerman. Dia mari daripada Austria, sebenarnya Austria. Cerita dia panjang. Dia mari Taning ni, dia duduk di Taning tahun 1924 dan 1920 sampai 1925, setahun saja. Tak apa setahun. Dia dah hanya 71 hari. 71 hari duduk Taning. Ketika dia mari Taning 71 hari, kebetulan dengan masa hok Raja Ungu duk perang dengan Sia. Iaitu zaman ni. Zaman hok nikah Raja Kuning dengan Raja Muda Johor. Jadi asalnya nunggunya kitab ni tulis dari bahasa Jerman. Nak apa tu naskah asal kitab yang asalnya duk di Museum of Vienna. Museum of Vienna di Austria. Negeri Austria, bukan Australia. Austria Hungary. Duk di Museum of Vienna. Duk di Austria Hungary. Jadi kitab tu kalau kira agak 400 tahun lebih lah. Dia tulis. Lepas tu ada seorang profesor nama Profesor Helmut Lucas. Helmut Lucas dia mari balik bahasa daripada bahasa Jerman kuno. Jadi Christoph Karl van Berger ni dia tulis dalam bahasa Jerman kuno. Jadi dia terjemah pergi kepada bahasa Inggeris. Lepas tu Inggeris tu pula ada pula beberapa pensyarah ataupun acan kita panggil daripada Chulalongkorn University di Bangkok, terjemah pula mai kepada bahasa Thai. Lepas tu kalau kita baca dalam Nidah ni, dia akan sebut banyak perkara tentang peperangan pada zaman Raja Ungu yang berlaku di Cenok. Ni kita nak baca hikayat ni dulu. Lepas tu kita nak seli masuk hak Christoph Karl van Berger sebut terhadap peperangan ni. Kata dia mula mana lagu mana. Sudah mana. Selain pada tu, dalam kitab Christoph Karl van Berger ni juga dia ada gambar cantik-cantik. Jadi dia lukis atas kayu. Lepas tu dia boh dawat pam turun atas kertas. Lepas tu ada gambar lukis juga. Iaitu hak ada ceraknya ada pak gambar. Mula-mula lu tak apa. Mula-mula lu iaitu gambar orang-orang penegak duk di bandar Taning. Ni hok demo scan dah lah. Scan mari di buku biasa ni. Cuba tengok. Jadi ni gambar orang Tino duk di Taning. Ni kita akan tengok bahawa ada gudang. Gudang penegak lepas tu ada menara tinggi. Jadi Christoph Karl van Berger ni dia lukis gambar di Taning dia ada menara tinggi.
Ada menara tinggi. Nah, dah. Ni hak jelas 100%. Profesor di Austria-Hungary juga pensyarah di Chulalongkorn University Wijamine. Tapi ada masa dalam 3 bulan yang lalu ada orang-orang lah dah. Bawa pergi rata. Lepas tu dia kata ni bukan amal di taning ni. Dah. Ya adalah ahli jarah hak tahan upah 4 juta tu dah. Giduk gi kok botol rata gi masuk kok mahkalah pondok gapo budak mohok giduk hurai kata ni fak majusi. Allah, saya tengok dah tak ganolah dia ning jadi teruk itu lalu. Dari duduk bahang kok sama Melayu kita. Sebab hak ni hak jelas dah. Kata duk le buku ni Christoph Kaufenberger. Dah. Jadi acang sore tu doktor sore tu hidup bahang rata tu jadi bukannya saya nak sebut sini bukan kata nak balas gapo tapi benar bukti kan. Kata gambar ni gambar ada dalam kitab Christoph Kaufenberger. Dah. Lepas tu muka Christoph Kaufenberger dah. Dia kata buku aslinya ada di Manuscript Department of the University Library Salzburg. Dah. Ni gambar dia. Kalau tengok gambar hak asli, hak lukis asli 400 tahun ni masih ada lagi gambar ni. Duk di mana? Duk di The Manuscript Department of the University Library Salzburg. Duk di hall semut ataupun duk di Maktabah University Salzburg. Tapi kalau kitab ni duk di University of Vienna di Hungary. Lepas tu ya ada gambar Mok Yong. Permainan Mok Yong zaman Gajah Hijau. Dah, ada dalam ni. Asal pada Gajah Hijau tapi zaman Gajah Ungu. Ada kalau kita tengok hak jelas dah. Ni muka. Ni hak ya scan dah lah ni. Hak scan dah. Kata gambar orang tani apa ni dulu lagu mana zaman Gajah Ungu. Ini bukti yang jelas. Dah. Lepas tu ada duit tani yang apa ni Kaufenberger ambil wakil pergi kepada Austria. Dah. Ni hak kata ia tulis kata hak ni Patani Millions and Busche Tanzen Kamensen. Kena dok baca bahasa Jerman. Tapi hak ni mujah kata ia tulis kalau bahasa Inggeris dah, dia balik dah tu dance in the palace then of Patani Malays and foreign visitors in the palace of the Green Queen. Ni. Bang kata duk joget menari zaman Gajah Ungu. Dah zaman sampai ungu dah. Gajah Hijau. Gajah Hijau. Banyaklah nanti kita akan sampaikan lagi haning dia. Sebab dalam kitab ni dia tulis tertib ambil jok permulaan askar tani. Dia kata askar tani diberi punduk di Bego. Lepas tu ulama Aib Nawa, lepak Aib Nawa, lepas tu berjalan kaki pergi di Kelampang, lepas tu pergi di Pia. Dalam ni dia sebut Pia lah. Dia kata di kampung Bia. Pas di Bia tu orang ramai dia kata jamu makan nasi duk banyak hari situ. Lah kita ni ada sebut Pia dah. Lepas tu terus pergi pula pergi di Kuala dia kata Kuala. Iaitu Kuala tu lah ni tu iaitu kampung Taklong. Duk di Natap. Lepas tu pergi pergi di Kuala di Natap. Jadi buku ni jelas sosok dia tulis. Dah. Peperingatan ni. Dah. Lepas tu penglima taning yang dipergi zaman Raja Ungu tahun ni namanya Tok Wan Alim Lako. Tok Wan Alim Lako. Tok Wan Alim Lako. Dah. Lepas tu ada Tuan Putih. Dia sebut Tuan Putih duk tunggu di kubu laut dengan Tok Beruas. Tok Beruas dengan Tuan Putih duk di kubu laut. Kubu laut pergi tunggu di laut. Lepas tu Tok Wan Alim Lako dia bawa tentera darat. Tu cerita je jelas dah. Tapi tak apalah waktu tu kita mai tengok hikayat ni. Dah hikayat we habis sini dah. Dia kata hak mari ramai 80,000 tadi tu dah. Sia ni semua tu berjalan kaki belaka. Jadi kalau nak mari banyak mana pun
Jadi askar sia ni dia jalan kaki belakang sebab dia tak pandai naik perahu. Orang Ayutthaya tu. Dia tak pandai dengan perahu. Kalau jah ke mana pun jalan kaki je lah. Tu. Dah. Dan kalau kita tengok pula pada peperangan Ning ni, dah, sia ni dia yakin kata dia nak benar. Sebab pergi zaman biru ya Allah, pergi zaman hijau pun ya Allah. Zaman Raja Ungu ni dia yakin tu dia benar. Kenapa dia yakin kata dia benar? Dengan kerana dia buat pakatan dengan Belanda. Dia buat pakatan dengan Belanda untuk main serang Taning. Sebab kau tu Belanda sudah cabut daripada Taning. Sebab Taning baik dengan Portugis. Ingat tak pada masa tu dah. Jadi dalam catat teh Belanda sendiri tulis kata konflik di antara Patani dengan Siam dah pada tahun 1631 oleh Patani Patelung ni occupy apa ni Jomti Serai Serai Patelung selaku negeri di bawah naungan sia. Lepas tu Taning pula merampas kapal dagang Siam. Kapal dagang Siam 4 buah. 4 biji. 4 utai kapal dagang, kapal nego sia nak pergi di Betawi. Nak pergi di Pulau Jawa. Nak pergi nego di Pulau Jawa, maka Taning igat kapal 4 utai tu. Jadi atas kapal 4 utai tu selain pada orang sia, dia ada orang Belanda juga duk atas tu 2 orang, dan juga ada juga orang Jepun 7 orang duk atas perahu. Maka sebab ada orang Belanda tu lah, sia pun pergi cocok Belanda kata Taning ni ganas mu kena tolong ku pergi. Dah. Maka Belanda pun pakai setuju dah ludah. Sebab apa? Sebab Belanda nak buih ke Portugis. Sebab orang Portugis tu cerak dah kata berpihak kepada Taning. Kalau tengok rak dulu tu dia tolong Taning pergi dah orang Portugis. Tu kalau kita tengok pula dalam surat Feinberger ni jelas bahawa dia ada orang yang mari daripada Ayutthaya, Gajah Ungu ni suruh likung perahu lalu dah. Walaupun dia tu orang nego pun sebab dia tak harap. Kalau sebut kata sia, Gajah Ungu tak harap. Tak harap sungguh likung. Tak ada uak gana-gana demo bukan dah, tapi jadi rasanya tak harap sebab orang mari pada negeri sia. Dan juga apabila kapal laut Belanda pecah dalam laut dengan kerana dia gibuk kuat pada masa tu, maka adanya orang Belanda tu naik tebing di menyelamatkan naik tebing. Maka Raja Ungu suruh igat juga. Ni dalam kitab ni sebut igat ni banyak orang juga. Jadi Feinberger dia kena pergi kecek dengan Raja Ungu kata minta lepas demo ni, tak apa kita nak ajak dia pergi dengan kita. Tu cerita dia. Boleh jadi kita kena boleh buat semalam ni dah. Pergi ni kita kecek di satu malam terus dalam kitab ni. Dah. Jadi apabila jadi lagu tu dah, maka sia pun berakak pergi jalan darat pergi nak serang Taning dengan perjanjian dengan Belanda kata dia nak mari ikut laut. Di Belanda tu dia ada alat canggih, ada berdiri besar ke apa dah. Maka Belanda pun hatta penglima yang nama Just Southern. Yoning ni ada kuasa besar dalam syarikat VOC. Syarikat VOC hak Belanda. Lepas tu ada penolong dia namanya Jeremias Van Vliet. Jadi Jeremias Van Vliet ni sia tamneng terus, bitai terus jadi Okun. Okun Jeremias Van Vliet. Lepas tu Just Southern jadi Ok Luang Just Southern. Ini posisi jawab teh hak sia video dah. Maka sebab ada lagu ni, maka hubungan di antara Patani dengan Belanda tu memang putus terus lah. Belum dia tu dia cabut syarikat VOC di Taning saja. Dah. Maka boleh jadi lagu ni terus putus. Dah. Jadi pada ketika itu ada kapal dagang Belanda duk di Taning 5 utai.
ada ketua kapitan dia tu nama Anthony Klein. Anthony Sean. Nah, duk di tanding. Lepas tu dia masuk menghadap ajar tanding. Dah. Lepas tu masuk dialog dengan ajar tanding. Masuk cerca. Masuk dialog dengan ajar tanding. Semoga ajar tanding itu tu dah berhenti buat hubungan dengan Portugis. Kalau tanding tu berhenti buat hubungan dengan Portugis, maka Belanda kata aku tak saya tolong li sia perang. Maka mu perang kat mu ya tanding dengan sia nak sik mu lah biar benda biar Allah. Ku Belanda tak saya capur tangan. Tak saya masuk kerjasama dengan sia. Tapi tanding tu kena berhenti berhubung dengan Portugis. Tapi tak berjaya. Tapi tidak berjaya kerana tanding tu rapat dah dengan Portugis. Tanding ni dia cidik juga. Dia kaca rapat juga dengan Portugis tu, semoga ia pun tak muhi Portugis sekali dia. Sebab tanding ni dia mata mudah-mudah kata pemimpin tanding ni kena bijak sungguh. Sebab kuasa-kuasa Eropah ni nanti nak jajah tanah Melayu ya, mudah-mudah kata. Apa Nusantara. Kalau kita tengok ni kok Pulau Jawa kan makan habis lah. Makan di Belanda dah. Walaupun bukan jajah dengan seluruhnya, setiap kota kena makan satu-satu. Apatah lagi Melaka pun kena makan di Portugis dah. Tapi tani ni boleh berapak dengan Portugis, jadi saing lagi. Orang putih pun saya celah juga nak serai lagu mana pun kalau dia nak serai tak boleh, dia kena tengok tahu bunga kalau putus. Tak pelaga mulalah tu. Jadi tani tu boleh saing dengan Portugis, boleh menyelamatkan dia. Apatah Aceh lagi belah Sumatera hok duk naik. Duk naik dia duk belawai. Jadi kuasa besar-besar. Dan itu juga salah satunya kenapakah tanding tu kena beser dengan Johor. Sedekah dulu nikah dengan Patelung kan. Tanding duk kira kata nak ambil Patelung itu jadi sepadan dia. Mula-mula dulu Jamil Biru. Sebab dia buat benteng tu naik kat ni. Benteng tu naik ke barat. Bono nak ke barat tu tanding Jamil Gajah Biru tu kira kata apabila boleh Patelung beser dah tu, Patelung akan jadi medan pertahanan tanah tanding hak mula-mula. Habis dia pergi beser tunai dulu dengan Obia Deca. Tapi tiba-tiba Obia Deca tu nampaknya duk berat kot sia. Maka bos apa Jamil Gajah Ungu pun cabut tunai pergi nikah dengan Johor. Semoga nak tarik dunia Melayu dan naik ke atas. Boleh tahan dengan sia. Ini cara dia. Habis orang nak pesan dengan dia tu kena tengok. Tengok kita orang sign sama debel kan. Yo kop mah. Kop debel. Ni cara pemimpin. Kalau tu kat dia tu susah. Habis itulah kalau kita waris ramah ke, dia nak buat puluk tak payah. Dia mata naknya kuih beras, kuih apa. Tu orang waris ramah. Orang debel pun super. Debel ni kena debel lah sebab dia pemimpin. Debel untuk nak mempertahankan negeri, bukan nak debel jadi takabur begah. Bukan pemimpin lagu tu bukan. Ni kita nak menyelamatkan negeri kita. Tanding ni. Jadi apabila boleh lagu tu dah, sungguhlah. Jadi tanding ni kalau turut catat teh hak Belanda ni boleh kata hanya Patani saja yang berani yang berani menaruh daulah dengan Siam. Mengata wani toko dengan Siam ni kalau negeri lain Kedah ke Kelantan ke senyap. Demo ni dia tak ada kuat lagu ni. Bos Siam ni tak gapo halawi, Siam nak gapo halawi. Kau pergi juga lama-lama kali tapi jagalah. Lebih-lebih lagi Kelantan. Kelantan tu jemur tu kepada Siam. Tapi kalau tanding jangan. Orang tanding tu jangan. Sebab sifat-sifat orang tanding kata berani tak jahlah kat orang ni ada banyak dah catat teh. Kalau kita tengok jalan catat teh hak British tentang orang-orang di Hulu Remen ni lebih lagi. Dia wasa bengong, wasa cengung dah. Kata sedekah puncak gunung hak tinggi di Titi Wangsa tu hak tinggi sekali. Dan air turun ke belah Lekning, tubik ke laut timur di Taning, belah Lekning tubik di Kuala Muda Kedah. Sini sepadan lah sebenarnya. Tapi ya terheran kata gano orang tani lakoh hidup ni lagi. Lek sungai nak turun lek Andaman tapi ya tu pergi lagi lek ni.
Habis tu ya tu kalau ada kuning susah. Ini salah satunya hok British sakit kepala ni hok dalam ada kecek dalam Anglo-Siamese dirty. Gano sia kena serah hulu reman. Hulu reman tu lek sana betong sikit wi kepada Perak. Tukar dengan Tabah. Hulu reman ni tukar dengan pula dengan Setung, dengan pula Adang Rawi tu. Pula Tarutau jeli tukar dengan Tabah. Zaman lepas pada Anglo lagi. Sebab apa? Sebab mudah nak kontrol. Lepas tu pom perayuk lagi. Apa ni hasil biji timah biji ke apa situ lagi. Ni kita tak siapa lagi hasil itu tu. Ha bagi sepadan tu. Lama lagi. Tapi sifat getah ni tu British sakit kepala sebab tak jalah kat orang. Tak jalah kat orang. Lepas tu getah ni tak suka kalinya jadi anjing-anjing dia panggil orang British boleh. Kalau dia tahu kata ada orang hak lang, ada orang jadi tali baruk, ada orang sanggup bunuh sama Melayu, maka dia kata orang tani nak bunuh demoning dulu lebih pada bunuh musuh dia. Tu dalam kita ada sebut tu. Nama kata saya sebut tu. Okey, orang tani nak murih kepada munafik lagi lebih pada kafir dah kata. Tu kena beringat sikit deh. Tapi kita dah lah perai zaman dulu pun lagu tu lah deh. Lagu tu lah. Ada orang lagu tu. Tapi tengok jarah situ lah kata orang tani nak murih pok tu lagi. Duk pun tak lama deh lagu tu pun kalau kira deh. Supaya zaman Syekh zaman mana pun memang tu dak mau panak belaka. Ada kacau deh. Ni kita tengok pula. Tambah lagi. Hatta antara berapa lamanya berjalan itu, maka Opia Deca pun sampailah ke Kayu Kelat. Ya tak berapa lama jalan kaki, maka Opia Deca tu jadi penglima besar hok bawa askar sia tu lah. Mari sapa di Kayu Kelat. Kayu Kelat ni bukan bendahara Kayu Kelat. Bendahara Kayu Kelat ni duk Keluban. Ni Kayu Kelat ni nama satu tempat, iaitu duk di kawasan saya tengok dah tarang mai dia tu 43 kilo daripada tani, 45 kilo daripada tani. Iaitu tak silap saya kalau 45 kilo tu dia kena duk di celah Sebaya dengan Tawi. Sebaya dengan Tawi.
Dah. Semuanya. Semuanya. Dia sama lah tu, kena macut sama tak? Sama lah tu, duk mana dah? Mana dah ni? Siap. Mana? Semuanya ni. Dah, tak apa lah. Okey. Sama lah tu ni. Hidup ni. Basket lah. Dah. Dah kalau peminat duk tengok dah sebab gitulah. Dia siapa cak peti-peting dah. Cak peti-peting ni ada sikit basok mo tu lah. Ada sikit gangguan mari gitu mo lah. Tak apa dah. Jadi tadi siapa di kayu kelak, maka orang pun mari lapo. Dia mari lapo Raja Ungu dah lah. Kata askar sia yang diketuai oleh Opia Deca bekas menatu dia dulu ni mari siapa di kayu kelak dah. Adapun masa itu kota di Kelampang itu ada tengah seni yang belum sudah lagi. Jadi kota mula-mula menepih dan rek panggil. Dan mula-mula pos mula-mula untuk nak tehetan di sebelah darat tu tak sudah lagi hok dua iaitu hok dua zaman Raja Biru lagi ke dah iaitu ni hok duk di tani tu dah tak sudah lagi tak sudah lagi situ tu nah. Maka Temenggung Seri Paduka Tuan pun naik gajah yang bernama Jarum Perak itu pergi ke Kelampang. Maka bawa lagu tu wakwi Temenggung Seri Paduka Tuan. Temenggung dah, Tok Temenggung naik gajah. Gajah nama apa? Gajah tu nama Jarum Perak. Naik gajah nama Jarum Perak pergi ke Kelampang lah. Sebab Kelampang tu benteng kita tak siap lagi. Dia baru duk uak tu Jamil Biru ke tak sudah lagi benteng tu akhir tu. Disuruhnya angkat segala pagar orang itu dibubuhnya pada kota yang tiada sudah itu. Datuk Temenggung Seri Paduka Tuan pergi sampai di Kelampang, suruh rakyat semua situ ambil pagar. Pagar-pagar kawat orang, pagar-pagar kayu ke apa, suruh bubuh tak kota tu sudah cepat-cepat. Sebab sia nak mari ni. Ada 10 lapis. 10 lapis. Bukan 10 lapis. Tinggi dah. Dan bedil besar-besar pun terlalu banyak diaturnya hingga sedepa juga jarangnya. Lepas tu tak bedil besar pula atas. Atas benteng taning tinggi tu Kelampang tu. Lepas tu setiap bedil ni sedepa. Sedepa suti. Bedil besar banyak di taning kita. Dah. Arakian. Maka segala rakyat Siam pun datanglah hendak menyerang pada kota yang belum sudah itu. Jadi rakyat Siam pun mari dah. Askar dia tu mari sampai di Kelampang. Kota hok tak sudah lagi tu. Tak siap molek lagi tu. Pergi situ. Ada yang sudah turun setengah mengarung parit Kelampang itu. Lepas tu ada turun le parit Kelampang sebab biasanya ya ada benteng, ya ada kubu dulu dah, kubu tanah tinggi, lepas tu ada benteng dari pagar tinggi, lepas tu depan benteng depan kubu ni ya parit pula. Jadi nak serang ni payahlah mana-mana tu. Lagu tu lah di mana-mana pun. Seperti perang Khandaq tu dah, Nabi gali parit tu. Jadi gali parit ni dia mau nak durung parit tu. Jadi kita duk atas ni strategi molek lah, boleh manoh ke apa, tengah lembing ke apa boleh lah dia mau turun parit dah. Maka dibedil oleh orang Patani. Bakak ngakok turun le parit nak jumpa kubu taning tu dah. Kelampang tu orang tani bedil. Bedil dengan bedil besar. Terlalu banyak mati segala rakyat Siam itu. Ramai mati. Kena bedil besar. Tiada dapat dikira-kira lagi matinya. Dan beberapa dihalau oleh segala pahlawan Siam itu pun tiada dapat juga segala rakyatnya itu hendak menyeberang. Jadi nak turun ke parit deh, nak di kubu di Kelampang itu orang tani bedil ramai mati, tak nak bilai mati. Tak nak bilai mati. Siapa ngah kira-kira lagu mana pun deh. Jadi
pahlawan sia ni, askar sia ni, tentera sia ni, tak boleh menyeberang, tak boleh lakoh mari lagi di parit air tu untuk namanya serai kota Taning, kota Kelampang. Hatta maka segala siam itu pun undur ke padang, berhimpun di muka lorong Malim Aji. Ni. Jadi akhirnya Askasia tu kena ngundur. Askasia kena ngundur gimana? Ngundur hidup tengah padai. Padai tu di muka lorong Malim Aji. Duk mana lorong Malim Aji? Saya gidah dah. Mau lorong Malim Aji tu dah, iaitu duk kat kawasan Pulut Uyu. Duk kat kawasan Kadoknya Sepahang. Situ orang panggil lorong Malim Aji. Jadi orang Taning tu ya hundur mari siapa di padai luah ni. Mari orang panggil kata apa? Masa saya panggil tanglak mula. Dah. Hundur untuk siap semula. Nak serai sebab tak boleh lakoh kota Kelampang. Tak boleh kota Kelampang, tak boleh lakoh ni. Tadi berdiri besar Taning. Ni tak siapa dikisik lagi ni. Kota Kelampang baru ni. Kota Kelampang ni duk kawasan tu kakak pendaga bakung kat tu. Hidup kawasan tu lah. Dia pergi kat tu. Dah. Kok kakak apa ni Pulau Gajah tu. Sah tu. Bermula akan Temenggung Seri Paduka Tuan itu dilarikannya gajah yang bernama Jarum Perak itu di Gresik, lalu ke laut, dan dari Gresik itu pun ditentangnya beri berteriak gajah itu, dan sampai ke pintu gerbang itu pun ditentangnya gajah itu beri berteriak, dan sampai kepada Puma sebelah laut itu pun ditentangnya pula gajah itu beri teriak. Apa pula dah ni? Jadi Temenggung Seri Paduka Tuan ni dia duduk di nak gajah Jarum Perak, nama gajah dia gi di Kelampang. Duk perai dan nung. Jadi tiba-tiba gajah nama Jarum Perak ni hak Temenggung Seri Paduka Tuan nak ni teriak. Kena berambak. Ada sia berambak gajah ni. Jadi dia lari sampai di Gresik. Bos sampai di Gresik lari pergi di laut. Dah. Di Gresik lalu ke laut, dan dari Gresik itu pun ditentang. Pergi di Gresik pun bunyi duk teriak lagi. Pergi sampai di pintu gerbang pun duk teriak lagi. Gajah ni duk teriak apa sangat ni. Sampai ke Puma sebelah laut itu. Puma sebelah laut itu pun ditentangnya pula gajah itu beri teriak. Demikianlah kerjanya. Maka jadi tiadalah berputusan bunyi gajah sepanjang kota itu. Jadi dalam kawasan kota tu Gresik tu, Puma, Padeh kat tu bunyi gajah tu teriak, gajah Jarum Perak tu teriak orang apa ni, lari kejut bedai katanya. Kejut peluru sama mana dah, tak tahu minyak jadi kejut lari klik mari di Gresik. Dah. Maka nak jadi lagu mana pula lepas pada gajah tu dah. Mari sampai Gresik, maka Paduka Shah Alam pun berangkat ke pintu gerbang, diiringkan oleh Yang di-Pertuan dan segala menteri hulu balang sekalian. Bawa bunyi gagak yuh gajah Jarum Perak hak Temenggung Seri Paduka Tuan ni duk bunyi duk teriak ni, musim kok ana pun bunyi lagu tu lah, gagak yuh tak ada putus-putus bunyi. Maka Raja Ungu tu baik sekali dengan Raja Muda Johor, sekali dengan menteri hulu balang Taning, semua tu baik luar. Setelah sampai ke pintu gerbang, maka sembah Yang di-Pertuan. Bawa tu baik siapa di pintu gerbang. Pintu gerbang ni dekat Masjid Gresik lah. Dah. Maka Raja Muda Johor ni dia kata ke Raja Ungu, jikalau ada kurnia Paduka Bonda, biarlah Patik keluar. Kerana yang dikehendaki oleh Opia Deca itu Patik, biarlah Patik berjuang gajah dengan dia.
Oh, ning panggil atau gentleman. Nah, gentleman panggil supak buruk anak jatah sungguh dah ni. Nah, dia kata kalulah bonda ni tok tua dia Raja Ungu tu lah. Nah, dia kata kalulah bonda izin ke saya keluar ni, kurnia saya keluar tubik ni. Saya nak tubik. Kerana tok tahu dah kata Obia Deca bawa askar sia mari ni bukan gapo tujuannya saya. Nak murid saya tu sebab nikah dengan bekas tu dia dulu. Macam tu dah. Biarlah Patik berjuang gajah dengan dia. Amai. Patik, mana tu gajah muda Johor. Ya tu aku nak pergi berjuang gajah. Masa dia panggil concang. Pergi nak pelaga gajah dengan Obia Deca. Sepuluh goye dah ni peraik dengan jahat ni gubun aik. Dah. Peraik ni kena biar. Peraik. Tapi sama Islam dua ni. Dah. Tapi nikah tu boleh kok Raja Muda Johor dah. Obia Deca ni dia boleh ngasih nu dah pacik pula dah. Dah. Maka apabila minta lagu tu sebab demo nak sebab aku ni lah apa aku nak gomo gajah dengan dia. Nak gajah sama gajah lah nak pergi wak pisah panjang, pedang lemeng panjang tu dah. Tah pala gajah sama pala gajah tu. Ni handal sekali dah ni. Hanelle panggil. Dah. Maka titah Syah Alam Gajah Ungu nak kata guana. Dah. Keluarlah tuan. Mak dia panggil mak dia. Keluarlah tuan, mak serahkan tuan kepada Allah Taala. Ni Gajah Ungu. Dia kata, tu baiklah anak. Dah tu baiklah anak nak pergi berjuang. Dia mati kan mati di 50 ni baru nikah dia kata tu. Nak pergi berjuang dah tu. Pergi dengan Obia Deca hawa askar sia mari tu. Ya tu baiklah. Mak serahmu kepada Allah Taala. Ada apa dah. Lagi kita nak tengok pula dah. Boleh ada kena suka ni dah. Sebab dia perai panjang zaman ni. Hak ni apa sebut perai panjang, maka perai panjang ni taning ni Gajah Ungu tak hendak aku mana takut kalah. Maka zaman ni jugalah hak Gajah Ungu diminta seorang ulama. Mula-mula bukan situ lagi. Mula-mulanya untuk nak tambah ke askar taning. Jadi Gajah Ungu panggil mufti. Bani sepanjang mufti lah. Jadi panggilnya menteri agama pada masa tu. Dah suruh istihad di kutubah. Istihad di kutubah semua masjid dalam kerajaan Taning tu perang sabe. Zaman ni panggil perang sabe. Perang sabe ni fisabilillah. Jadi Gajah Ungu ni yo bijak, yo cidik, dia panggil perang ni perang jihad. Apabila perang jihad, dia wak wituk pakai dan tok lebay semua tu baik. Batu baik sekali dengan tok guru orang lain semua sebab atau perang jihad cerak. Pas ye mari segai negeri kita lagi segai yo. Sia mari segai Taning. Maka sebab atau perang sabe, perang sabe jihad, maka tu baik habis. Hak tulah wakwi Gajah Ungu bime gapo? Takutnya habisnya tok guru mati le medan perang. Benar halah kita tak tahu lagi. Takutnya habis dalam medan perang, maka itu Gajah Ungu gimita seorang-orang aling di Kampung Seno tu. Deh, di Kampung Seno tu minta kata ginilah, demo tak sah gi boleh tak? Patut kita nak menyelamatkan dulu. Sebab kita tak tahu dia tu nak benar kan nak halah perang ni. Maka itulah seorang ulama yang dibawa melindung oleh Gajah Ungu daripada Kampung Seno dekat Kresik tu, hidup di suatu kampung celah bukit. Di Bukit Budo ni celah bukit, hidup situ sampai ngah buka kampung buat masjid. Lepas tu buat masjid kayu. Sampai hari ni kita boleh tengok masjid tu. Ni tahun lagi cukup 400 tahun. Sejak tu iaitu Masjid Wadi Al Husain, Kampung Teluk Manok. Jadi Teluk Manok tu akibat daripada situ. Iaitu Husain. Wan Husain daripada Seno tu. Sebab tu rugi habis. Tok lebay gi habis. Tok pakai gi habis gi peras habis. Sebab apa? Sebab Raja Hijau Raja Ungu pandainya politik. Suruh Menteri Agama kecek le tebah. Hatta kepada semua tu guru. Pondok semua nak belaka peras habis. Berarti kalimah ni pun sedap dah ni. Keluarlah tuan, mak serahkan tuan kepada Allah Taala. Mak serah kepada Allah Taala. Gilah. Biar nak kalau kita jangan kawin natu gi, baru nikah je gi lalu dah natu.
Alah, tok tua ke mana ni? Sengah tok tua kita nak pergi pergi tak pergi, kita pergi muih kita pula dah. Cerang anakku. Tak kena lah tu. Bisa kata dah. Ni perang sabi. Nanti kita tengok pula teknik kata yang main lagu mana ngapa nak, sebab ia ada sebut kata dalam ni pun ada sebut. Feinberger sebut juga kata ulama pergi mana, pergi pucung mana untuk nak istihad perang sabi. Perang jihad. Ni zaman Raja Ungu. Jadi kalau baca dah tu ulama zaman Raja Ungu ni yang mengajak perang ni memang ada cara dia dah, ada cara dia. Pengaruh besarnya pihak ulama ni pada masa zaman Raja Ungu. Kata dia guna teori ni lagu mana kita boleh tengok kesatuan ulama kita mempertahankan negara daulah. Maka ini masuk untuk jawab soalan 10 minit dah. 10 minit. Lepas tu minggu depan ni kita akan mari sambung dah kata akhirnya pergi hasil lagu mana. Lepas tu lepas tu nak berlaku gapo pula apa sudah pergi. Kita nanti tengok ni, kita jawab soalan dulu dah kalau ada soalan. Mari apa? Baca. Kubur penglima di Kampung Semela zaman mana? Kubur penglima di Kampung Semela zaman mana? Kubur penglima di Kampung Semela. Kalau hak kubur lima uti duk dekat Sung Patana Dek Lek Kelang Maning, dia kebun toh. Itu penglima zaman Tani Pecah. Zaman Tani Pecah. Tu zaman Tani Pecah. Ya ada 5 penglima tu hak kata lari pergi Gandung, maka diigat oleh Raja Gandung sebab kena terkenal daripada Sia, suruh taklid. Maka taklid mari ada penglima Idris, penglima Ibrahim, penglima Pik, penglima Wandaim, penglima gapo lagi tak ingat. Gitu molah. Raja Ungu guna gelar Paduka Shah Alam sebelum atau selepas Ayutthaya dirapah kuasa. Lepas belum kena segai tu. Ayutthaya dia Ayutthaya dia jatuh ke Burma 2 kali. Kapah kuasa tu banyak kali. Kalau kita tengok lepas pada Somdek Paramahansa Kapak tu, dia tak berapa tahun tu dia jatuh ke Burma. Burma tu Pratama Raja, baru anak dia tu ambil kelik Ayutthaya daripada Burma, iaitu Naresuan tu. Lepas tu Naresuan tu panggil serai tanding zaman Raja Hijau. Ingat tak? Dah. Lepas pada Naresuan 2 orang pula tu ia berontak dah sekali. Gapah kuasa dah sekali. Lepas tu mari zaman, iaitu zaman tu zaman kalau belum ada Tusa lagi tu zaman Si Sudacan tu. Dah sekali. Dah. Guna Paduka Shah Alam ni belum. Dah tengok. Dah, iaitu Gajah Ungu naik jadi gajah pada tahun 1924 sampai tahun 1935. Jadi perang ni berlaku pada tahun 1924. Dia naik jadi gajah dulu tak berapa bulan saja. 3-4 bulan saja, maka berlaku perang kali pertama dengan Sia. Dia perang 2 kali zaman Ungu. Kalau perang yang kedua tu boleh hadir tu alih kayak ni sebut. Dah. Lepas pada ni, perang yang kedua tu Raja Ungu sendiri naik kuda siapa telung. Perang. Lepas tu dia buat gabungan kerajaan petani besar apa tu zaman lepas pada tu. Gimana? Soalan seterusnya? Nen TBD macam Ayutthaya matam macam ke Raja Semainai. Nen. Apa? Nen TBD. Pinen TBD. Ya. Hak tu dah, hak tu jadi hak ni dia kait dengan sejarah tanding zaman Sultan Muzaffar dengan Sultan Mansur pergi ke Ayutthaya. Sultan Mansur dan Sultan Muzaffar pergi ke Ayutthaya tu 2 kali. Ingat tak? Nah, kali pertama pergi dari 3 bulan klik mari Sia hamba Pegu dengan hamba Mon.
pegu dengan lancang dah. Klik mari duduk di Taning. Lepas tu baru duduk setahun pula pergi pula kali yang kedua tu. Lepas tu baru kali yang kedua tu pergi berlaku peperangan di Ayutthaya. Kerana Tan itu masuk sebagai kota ni ada dalam kitab tarikh. Dalam kitab ni hikayat ni sebut dah ke dulu. Jadi ketika tu kerana Tan ni rasa kata dia kena hina. Raja Sia ni tak menghormat kepada dia. Kita sama-sama raja kan menjatuhkan maruah ke Tan ni. Dan ketika itu ada cerita pula bahawa Raja Muzaffar pergi, Raja Mansur pergi adik dia, dan juga raja-raja negeri pun, raja daerah pun pergi juga sebab raja besar pergi. Salah satunya raja hak perginya iaitu Raja Legeh. Jadi Raja Legeh tu sebenarnya dia pergi curi gajah Sia buat kelik tanah Melayu. Tapi tanpa ketahui, Raja Tan ni tak tahu dia curi gajah buat kelik hari di Taning. Gajah tu. Lepas tu apabila gajah tu tak ada, zaman tu zaman Somdek Permahan Cakapak. Pas kita ingat kata Kih Burma serai Ayutthaya ni asbab mula-mulanya Burma ni nak luah kuasa. Lepas tu nak tanah bumi Ayutthaya, buat cari kih dia nya pergi minta gajah putih Raja Sia. Kih dia gajah putih Raja Sia ada neka. Dia jadi dia minta wi 2 ekor ada 4 ekor baru tak apa tahu minta pula perengnang. Jadi minta tu Sia nak murih kata ya berasa juga orang dia minta bagi dia supaya minta bagi orang itulah. Kok Tan ni minta emas, minta perak. Jadi berminta tu tiba-tiba gajah dia nak wi tak boleh sebab rai. Tok Nujung dia kata Gajah Ning pergi ke bahagian selatan. Dah pergi ke bahagian selatan ni. Belum pergi tang titai Tok Nujung dia hura dia. Maka dia suruhlah orang hak di Ayutthaya tu pergi cari gajah tu. Gajah sedar tu, gajah putih campur tu. Iaitu wi kepada orang hak nama Tok Men Tok Pan. Nama dia Tok Men Tok Pan. Dah. Lepas tu Tok Men Tok Pan tu lah mari ada cerita siapa di Cumpon, siapa di Tungsong, siapa di Patelung. Siapa mari masuk tanah Melayu di Taning dah. Kada masa tu masuk masa zaman Raja Hijau dah tu. Dia mau tu mari cari. Pas cari tak temu, nak kelik tak boleh. Nak kelik takut. Pas tengah orang kata demo ni ada orang Sia. Lepas tu mari masuk Islam di Taning. Lama-lama tu. Tapi ada juga kata Islam asal dah mari pada Ayutthaya ni di kampung Peruk Lumpi Ayutthaya ni Islam dah mari sini. Wallahu a'lam hak tu. Ada kata Islam asal mari di Ayutthaya, tapi Islam Ayutthaya lah. Dan ada juga kata orang Sia Ayutthaya tapi masuk Islam di Taning. Tak apalah. Apabila sampai situ nak pergi tak boleh. Nak klik takut. Tapi jauh dah maka buka kampung duduk situ. Maka kampung duduk situ tu kau yang mari tu ya adalah kisah dia kata ada 7 beradik apa. Lepas tu jadi Tok Cha sorang tu. Habis panggil dulu nama Pinen. Mula-mula apa ni Pinen tu jadi ubah nama jadi Piten. Jadi Bide. Hak tu turut riwayat orang situ lah. Tapi hak jelas ke mana wallahu alam. Lepas tu ada Pinen, ada Tok Cuk. Tu Cuk dia laka tu. Apa ni cik rambut putih gapo ada sakut dengan dia. Tapi demo ni dia pecah dua grup ni. Grup duduk di Bedesa, lepas tu grup ni dia lakah sungai duduk di Krubis, grup lagi duduk di Cok Kepa. Segrup. Nama tu. Itulah kalau bidenya kata mari di Pinen tapi jadi bide tu jadi. Lepas tu bahasa dia kalau tengok bahasa pun bahasa capur Melayu Sia nak semeh dengan bahasa Cik bahasa orang Sia situ. Bila kau Tok Wan Pa terlibat dengan peperangan dengan Sia? Tok Wan Pa. Tok Wan Pa ni lepas pada tu lagi. Tok Wan Pa ni Syekh Daud tak tubik lagi ni. Dah Tok Wan Pa ni dia mari pada Campa apa. Tok gitulah tak ingat ke Bugis. Tok Wan Pa dak lagi lah. Tak ada masuk dalam kisah ni lagi. Tok Wan Pa. Tok Wan Pa Wan Daim Alung Junuh ngapun fok jadi asal usul
Raja Tani dan Raja Kelantan hok dinasti Kelantan ni. Dinasti Kelantan ni banyak ke mari di Alung Junus dari Datuk Wampa ni. Ini ya demo ni wali sikit. Oh jadi Chan dia si dah. Islam. Ya Islam si Sebab ia payah raja bangsan. Mustafa, Hassan, Hussein. Demo ni hodo di Uthia. Ya Islam di Uthia ni banyak ke Syiah. Banyak ke Syiah. Pada demo ni dulu ya gini. Dulu orang Arab dan orang Parisi dia duk menego di Taning. Dua-dua ni dia mari masuk sekali, lepas tu sama-sama besar. Apabila Raja Taning masuk Islam oleh Syekh Syahid ataupun Tok Pasai, maka Islam mula sebar ngajar. Jadi dua-dua ni ngajar dua-dua, Syiah dan Sunni. Sunni Yamen dengan Syiah Parisi. Dua-dua ni akhirnya dia pergi benar Yamen. Sunni Yamen ni masuk pergi dalam istana. Sebab siapa lebih pengaruh kepada istana? Aliran mana? Jadi apabila benar Yamen, Syiah ni Allah, maka Syiah nak duduk boleh. Sebab sai lain kuasa ke. Maka dia tu baik pada tani kena pergi mengadak lagi negeri lain, tempat besar. Jadi Syiah dia berjaya tepat negeri yang bukan Islam. Kalau kita tengok orang Islam yang duduk dalam negeri bukan Islam kerajaan zaman dulu, wa emo Burma, wa emo Champa, wa emo Kemojo, wa emo Sie. Semua Syiah. Kalau bawah ni makin di Sunni. Kalau kerajaan Islam, memang kerajaan Islam Sunni. Pada morning ni, dia dah tekih dah. Dia tekih sama-sama dia. Dia tekih sama-sama dia, Sunni Syiah. Habis itu kalau kita tengok, Sia ni dia pandai dia guna Syiah ni semua jadi penglima besar mari Seratan ni. Payarak Cebangsan tu pun Syiah. Lepas tu, fok bakar hok di Segoro ni dah. Hok ambil Sultan Sleman dulu kan. Dalam sejarah tani tersebut, walaupun Sultan Sleman ni Sunni ke Syiah walau alam kita tak tahu dah. Tapi belakangnya ni fok dia hok kena ambil wagi bakar tu kan, kebanyak ke jadi Syiah. Zaman dulu lagi ke. Terus tengok zaman learning lah. Kalau zaman learning dah alhamdulillah lah. Tapi kalau kita tengok orang yang jadi cuk larak cemuntri sia zaman dulu mejok di zaman Uthia luar mufti orang mula-mula semua Syiah. Semua Syiah. Baru ning dia baru boleh kepada Sunni. Gitulah. Seterusnya Tok Nadam nama asal apa? Ya. Tok Nadam. Tok Nadam. Tok Nadam. Mana pula Tok Nadam? Tok Nadam. Tak tahu. Learning jawatan agama tertinggi ni siapa pegawai jawatan agama tertinggi yang ni? Yang Raja Ungu. Jamin Raja Ungu. Dia ada menteri agama. Tak ada sebut nama. Tak ada sebut ya gini. Kalau menteri agama Taning ni, dia orang aleng di Taning ramai. Tapi kalau kita tengok orang hak bagi jawatan agama di Taning dia boleh fok size tu so ya. Kalau kita tengok. Kalau ambil mula-mula dia Syekh Syahid. Dah kalau kita tengok dah. Lepas Syekh Syafiuddin. Dah. Lepas tu Syekh Wan Ahmad bukan Wan Ahmad Anglo ni bukan. Belum pada Syekh dak dia ada dah nama Wan Ahmad. Wan Muhammad. Lepas tu Syekh Wan Bakir Ali. Syekh Wan Bakir Ali ni bergaya waktu lama. Wan Bakir Ali. Lepas tu kalau kita tengok signing saja dah hok jadi ulama hok pengaruh dalam istana. Sedekah dia ada Sai Wali Songo. Sai Wali Songo tak masuk lah ni. Ni kita kena kecek semula politik for agama. Dia bukan balah ni, tapi dia sai mana pondok mana mudah tu. Anak murid pondok tu nak besar. Lepas tu kalau Sai Wali Songo ni kerajaan etan ni akan hantar pergi kepada kawasan hulu. Habis itu kalau kita tengok fok gi ngajak agama di Telubek, gi ngajak agama di kota. Ni tarikh petani sebut gi hantar orang di Legah. Semua adalah daripada puak-puak Sai Jawa. Lah tarikh sebut ke atau di kota hantar orang lagi ngajar anak raja kota di jabat tu kena kerak jambu ke apa, hantar gi Legah jadi Al-Legahi, hantar gi di Telubek. Banyak puak ni. Hatta gi Kelabur, hatta gi Jalo, hatta gi Gemih, hatta ke Hulu ni banyak ke dah hatta Sai Wali. Sebab demo ni
Grup ni je bagi jawatan istana semua panjang ni fort ni. Masuk siapa di Syekh Daud. Tapi Syekh Daud tak ada bagi. Syekh Daud ia tubik taning kau dia umur muda. Sebab ia taning jatuh zaman ia budak-budak. Lepas tu ia besar sikit ia baru klik serih mula. Kena faham. Lepas tu jawatan menteri pada masa tu orang lain. Nama Abdul Rahman ke Abdul Gapo tau, tak ada ingat. Kau kira lah. Nanti dalam kitab ni sebut tak apalah, nanti kau kira dah. Habiskan soalan. Habis dah? Dah. Maka insya-Allah nanti minggu seterusnya, minggu depan kita akan mari tengoklah lepas pada Gajah Teriak dah tu jadi lagu mana, dan kita akan tengok pula perhubungan Siam dengan Belanda tu, ia capur tangan itu Seretan ni pula kali yang kedua. Tadi kali pertama, kali yang kedua pegang tangan pula. Pas tani kena pegang pula kali yang kedua, hak paling besar lagi. Hak pegang besar kali iaitu pegang sekali lagi. Hak Jamin Gajah Ungu. Dan kita mari tengok pula dalam cerita ni. Kita mari baca soso kata askar tani dia belarak lagu mana, dia hipung lagu mana, dia pegang lagu mana, kita akan nampak tengok dalam ni. Lepas tu hak pegang malam ni pun tak ada hasil gini. Dah. Sudah ke tak sudah lagi sebab sia mati ramai undur pergi di lorong Mali Haji. Dah. Nak lakoh tak boleh. Pergi undur duduk di padai besar, padai ruah tu. Padai kampung perai situ kedak wallah aleh. Jadi kena pergi cek dulu dah. Maka itulah ala kisahnya yang berlaku pada zaman Gajah Ungu berperang dengan Siam yang diketuai oleh Opia Deca. InsyaAllah minggu depan kita mari sambungkan lagi, dan kita bakal berdoa lah. Semoga kita boleh baca lagi, sebab saya ni pun kalau kira agak dengan baca ni pun ada dah orang duk panggil tanya tu nak cik duk baca apa lagi gini molah. Jadi kita kata saya baca kerana Allah. Dah. Hak lain lagi tu kalau kok mana-mana pun gelo. Dah, tak ada gapo lah. Semoga ilmu ni seperti Syekh Daud katalah, tambah wi lisuh dan wi sampai ke anak cucu taning boleh mengaji, boleh tahu hal dulu tu Syekh Daud kata dah. Maka sekarang ni saja malam ni. Jumpa pula yang lepas. Tak kita semua tu puasa dengan sempurna. Dah, lepas tu tarawih pun boleh tarawih di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata dah. Dah. Ni kalau buku dah boleh lagi minat dah. Kita tengok buku. Buku tarikh petani ada lagi tak apa utih. Boleh. Dan lepas tu Tengku Mahmud Majidin, Masjid Teluk Mana, Perang Petani Senggora, tu ada tokoh ulama Fatani silam, siri zaman moden. Lepas tu ada juga bagi orang nak kerja masyarakat menjadi sukarelawan pun ada juga. Lepas tu ada baju peta seperti Hosokmo pun ada lagi. Jadi buku ni ada lagi tak putih dah. Dah. Kalau siapa berminat bolehlah. Tegar inbox masuk lepek. Maka sekarang ni saja dah. InsyaAllah.